Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera diucapkan kepada para penonton di dalam rancangan webinar pendidikan. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama di dalam rancangan webinar pendidikan yang akan memberi peluang kepada seorang pembentang yang merupakan seorang guru tentang topik yang menjadi pilihan beliau pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cikgu Azman bin Abdul Aziz. Dan pembentang kita pada hari yang berbahagia ini adalah yang sedang duduk di sebelah kiri saya, iaitu Puan Hajah Asia binti Juli atau Nordin. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar mata pelajaran reka bentuk teknologi ataupun lebih dikenali sebagai RBT. Beliau sedang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Benut Pontian. Beliau juga merupakan seorang jurulatih utama RBT Negeri Johor. Tajuk pembentangan sesi webinar pendidikan pada hari ini adalah inovasi apa dan kenapa. Selamat datang Cikgu Asia. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan tajuk kita pada hari ini, izinkan saya menyoal soalan yang pertama bagi memudahkan para penonton mengikuti pembentangan pada hari ini. Cikgu Asia, mungkin ramai penonton yang belum mengenali siapa itu Cikgu Asia. Bolehkah Cikgu Asia memperkenalkan diri kepada para penonton sekalian? Silakan. Terima kasih kepada moderator Cikgu Azman bin Abdul Aziz atau lebih dikenali dengan Teacher Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Cik Azman bin Abdul Aziz selaku moderator webinar pendidikan. Yang dihormati guru-guru dan para penonton sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Sektor Pelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Pontian kerana sudi menjemput saya berkongsi pengalaman dalam webinar pendidikan yang bertajuk Inovasi Apa dan Kenapa. Nama saya Puan Hajah Asia binti Juli atau Nordin. Saya merupakan guru mata pelajaran reka bentuk dan teknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan Benut, dan saya juga merupakan jurulatih utama RBT Negeri Johor. Saya juga merupakan salah seorang peserta program Duta Guru PDG Kohort 2, di mana PDG ini adalah anjuran Yayasan Petronas dengan kerjasama KPM dan Pusat STEM Negara. Objektif PDG adalah untuk memperkasakan seramai 4,500 orang guru yang berpotensi tinggi dan komited untuk meningkatkan kemahiran aras tinggi ataupun kebat melalui pendidikan STEM menjelang 2030. Program PDG ini adalah selama 2 tahun dan saya merupakan kohort yang kedua. Kohort yang pertama adalah bermula daripada tahun lepas 2020. Jadi sebagai peserta, saya diminta untuk memberi sokongan dan mewar-warkan kepada semua guru-guru untuk terlibat dalam PDG ini. Soalan saya yang kedua berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, Cikgu, iaitu inovasi apa dan kenapa. Jadi soalannya adalah bila dan bagaimana Cikgu boleh terlibat dalam dunia inovasi ini? Sebenarnya saya mula terlibat dalam inovasi ini pada tahun 2018, di mana pada masa itu pegawai PPD Pontian Encik Muhammad Rauf bin Tumiran mengadakan pertandingan inovasi di peringkat daerah. Jadi saya ingin mencuba dalam bidang ini. Saya menyertai pertandingan tersebut dan saya telah dianugerahkan pingat emas dalam pertandingan inovasi peringkat daerah Pontian ini pada Mei 2018. Kemudian saya mewakili daerah Pontian untuk ke peringkat negeri
kategori sekolah menengah berkumpulan. Seterusnya saya mencari pengalaman lagi dalam bidang inovasi, iaitu pada Julai 2018 saya menyertai pertandingan IPPOS di IPGK Darul Aman Kedah dan telah dianugerahkan gangsa. Retikan daripada penglibatan saya pada 2018, saya telah menerima anugerah Guru Inovatif 2018 sempena Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Pontian 2019. Pada tahun 2019, saya bertambah minat dalam bidang inovasi. Kemudian saya menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan dalam pertandingan E-Compex 2019 dan mendapat pingat perak. Kemudian mendapat pingat emas dalam pertandingan Innovate anjuran IPG Datuk Razali Ismail Terengganu, dan seterusnya mendapat pingat emas dalam Citra Pendidik anjuran IPGK Tun Hussein On pada Ogos 2019. Yang tadi itu semuanya adalah saya masuk secara individu. Kemudian saya pada Oktober 2019 saya membawa pelajar untuk memasuki pertandingan Nice Test 2019 anjuran IPGK Temenggung Ibrahim Johor dan telah mendapat pingat perak. Kemudian pada November 2019 saya juga membawa pelajar lagi di Nice 2019 dan mendapat pingat gangsa. Penglibatan ini semua di peringkat kebangsaan pada 2018 dan 2019. Kemudian pada 2020 saya cuba untuk pergi ke pertandingan antarabangsa pula. Pada Mei 2020 telah mendapat pingat emas. Ini saya membawa pelajar dalam pertandingan P-Invex yang anjuran daripada Universiti Malaysia Perlis. Kemudian mendapat pingat perak. Ini diri saya sendiri pada Inocom 2020. Kemudian mendapat pingat emas. Ini saya membawa pelajar dalam Citra Pendidik anjuran IPGK Tun Hussein On pada Oktober 2020. Seterusnya mendapat pingat perak dalam Nice Tech 2020 anjuran IPG Temenggung Ibrahim Johor pada bulan Disember. Okey cikgu, saya dapati sangat panjang senarai yang cikgu kongsikan. Sangat luas penglibatan cikgu dalam dunia inovasi ini. Sangat banyak anugerah yang dimenangi dan semua itu menambahkan lagi kekaguman kami kepada Cikgu Asia. Cikgu Asia, soalan seterusnya, pada pendapat cikgu, apakah itu inovasi? Dan adakah inovasi itu merujuk hanya dalam atau merujuk pada satu bidang ataupun banyak lagi cabang inovasi yang kita masih tidak tahu? Cikgu? Sebelum tu saya terangkan dulu definisi Baik. inovasi ni apa. Baik. Inovasi ni adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Ini saya ambil daripada Kementerian Dalam Negeri istilah ni. Kemudian definisi inovasi juga kita boleh ambil adalah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Saya sebagai guru RBT, saya mengajar dalam tingkatan 1. Ini saya rujuk daripada buku teks RBT tingkatan 1. Memang saya ada ajar untuk tajuk inovasi. Jelas. Kemudian apa itu inovasi PDP? Ini adalah sesuai dengan kita sebagai guru-guru. Sesuatu produk, bahan baku mengajar, kaedah, idea yang baru atau yang sedia ada tetapi telah diberi penambahbaikan bagi memudahkan PDPC ataupun PDPR. Seperti
inovasi ni dia ada beberapa jenis. Dekat sini saya akan terangkan. Ini adalah pengalaman saya dengan menyertai pertandingan daripada USIM, iaitu pada 2021, di mana jenis inovasi itu adalah yang pertama innovation project dan yang kedua adalah poster presentation. Apa maksudnya kat sini? Inovasi project ni adalah for those who already have their innovation product. Maksudnya pertandingan inovasi itu peserta telah ada produk tu telah siap. Tetapi bila menyertai pertandingan poster presentation, for those who have innovation ideas but not yet the product. Dia ada idea tapi produk tu belum siap. Boleh juga masuk ke pertandingan. Tapi ini hanya certain penganjur saja yang adakan. Kalau macam yang saya tahu, UM pernah adakan, dan untuk tahun ni E-Compass ada juga menganjurkan yang innovation ideas. Kemudian saya akan teruskan dengan kategori penyertaan. Maknanya kalau kita nak menyertai pertandingan, mesti kita kena fee atau bayaran. Dekat sini saya beri beberapa contoh. Ini adalah daripada Polimas E-Compass 2021. Kategorinya ada 3. Yang pertama, kalau politeknik, kolej komunikasi ataupun sekolah. Jadi kalau kita bawa pelajar, yurannya adalah 250. Ini mungkin ikut kepada semasa, lain-lain penganjur lain. Dan ini saya masuklah pertandingan ini saya bawa pelajar sekolah. Pertandingannya pada bulan Julai tahun ni. Kemudian yang kedua, kalau universiti, kolej kemahiran ataupun individu, ini kalau cikgu sendiri nak masuk, yurannya 300. Dan yang ketiga, TVET Innovation Idea. Ini yang saya beritahu tadi. Dia biasa murah sikit, yurannya hanya 100. Kemudian yang kedua adalah anjuran IPJK Datuk Razali Ismail. Ini saya menyertai pada 2019. Ini memang murah. Kalau terbuka untuk cikgu masuk 100. Kalau pelajar IPTA, kolej, ini RM50 dan pelajar sekolah RM50 saja. Tapi kalau kita dekat Johor ni nak pergi, kalau bersemuka nak pergi kos jugalah. Dan yang ini adalah antarabangsa, UNIMAP ya, P-Invex 2020. Ini saya bawa pelajar dalam kategori 1, primary dan high school. Yurannya adalah 600. Kemudian universiti, ada graduate dan postgraduate 700. Kalau yang international, dia suruh contact officer partner. Dan kategori untuk inovasi, sebenarnya dia banyak cabang, bergantung kepada penganjur. Di sini saya tunjukkan beberapa contoh. Contohnya anjuran Polimas dalam E-Compass 2021. Dekat sini ada kelas A sampai kelas I. Contoh saya ambil kelas A tu, reka bentuk alam bina dan reka bentuk dalaman. Maknanya inovasi ni kita boleh banyak tajuk. Tetapi kalau bagi cikgu, yang sesuai adalah kelas H, pengajaran dan pembelajaran. Jadi setiap kali penganjur adakan pertandingan, dia mesti ada untuk guru, pengajaran dan pembelajaran. Kemudian ini adalah daripada USIM, Inocom 2020, ini antarabangsa. Dia ada social science, sains dan teknologi, education dan teaching. Kat situ kita punya. UTHM NAS 2019. Ini dia ada 3 kategori. Yang pertama produk inovasi, kedua produk STEM, dan yang ketiga pengajaran dan pembelajaran. Itu saya daripada saya. Wow. Sangat-sangat berguna maklumat-maklumat yang diberikan. Di antaranya cabaran-cabaran saya lihat, antaranya mungkin kewangan dan sebagainya. Tetapi peluang yang diberikan bukan saja kepada para guru, juga kepada para pelajar untuk sama-sama terlibat dalam arus inovasi negara. Sangat-sangat merangsangkan segala pendedahan yang kita lihat sebentar tadi. Cikgu Asia, biasanya orang kita, jika kita menawarkan mereka dengan sesuatu seperti inovasi, mereka akan bertanya, ada apa dengan inovasi? Atau maksudnya, mereka akan bertanya, apa akan mereka dapat?
jika mereka menyertai inovasi? Apa manfaat kepada mereka? Okay, sebelum saya terangkan manfaat dari apa yang kita dapat daripada memasuki pertandingan inovasi, saya terlebih dahulu saya nak beritahu dulu berkenaan macam mana format bila buat penulisan bila kita nak memasuki pertandingan. Kat sini, ni saya ambil daripada JPNJ 2021, format laporan yang telah disediakan. Yang pertama, kita perlu menulis kategori pertandingan kita. Yang kedua, tajuk inovasi. Ketiga, sinopsis ataupun abstrak. Yang keempat, objektif inovasi. 5, kumpulan sasaran. 6, latar belakang, di mana kita jelaskan tentang proses penghasilan inovasi tersebut. Dan yang ketujuh, masalah yang kita hadapi. Apa masalah yang kita hadapi sehingga kita hasilkan inovasi tersebut. Baik. Seterusnya yang ke-8 adalah huraian inovasi. Bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan inovasi tersebut, cara inovasi digunakan, kita boleh sertakan dengan video, dengan gambar, kemudian kos untuk menghasilkan inovasi dan keberkesanan dia. Kita kena sertakan data, kesan dia, impak dia, inovasi itu terhadap pelajar kita. Kemudian potensi untuk disebarluaskan. Kita kena sebarluaskan inovasi itu kalau nak masuk pertandingan. Jadi kat situ ada markah juga. Dan keterangan-keterangan yang berkaitan. Ini adalah format daripada IPGK Tun Hussein On, di mana kalau menyertai pertandingan citra pendidik ni, dia akan hasilkan buku. Dia akan masukkan penulisan kita di dalam buku. Jadi dia bagikan format dia. Yang pertama kita kena ada tajuk inovasi itu. Yang kedua, nama ahli kumpulan dan organisasi. Ketiga, abstrak. 4, objektif. 5, kumpulan sasaran. 6, latar belakang. 7, masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ke-8, inovasi yang dilaksanakan dari segi bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan inovasi tersebut, cara inovasi digunakan dan penghasilan inovasi tersebut. Dan yang ke-9, keberkesanan dia, inovasi terhadap komuniti. 10, potensi untuk disebarluaskan kepada pihak lain. 11, rujukan. 11 rumusan, 12 rujukan dan 13 gambar ahli-ahli kumpulan. Ini adalah format yang disediakan. Jadi buku tu dalam tu nanti akan seragam semua laporan dia. Ini contoh dia, buku yang saya 2 tahun dah menyertai, 2019 dan 2020. Ini buku yang tahun 2020. Kemudian pada isi kandungan tu dia akan listkan senarai daripada yang dapat emas, tajuk dia apa, nama peserta dia apa, kemudian perak, kemudian rasa pada isi kandungan tu. Muka surat berapa. Jadi kita akan dapat buku lah. Dan seterusnya, ini adalah format yang saya sertai dalam pertandingan antarabangsa anjuran USIM INOCOP 2020. Ini e-proceeding, dia buat e-proceeding dan dia dah bagikan format seperti ini. Kita hanya ikut penulisannya dan format dia. Yang ni maknanya dari segi gambar rajah dia, macam mana penulisan dia, dia lebih kepada macam penulisan jurnal, macam penulisan tesis. Apa yang kita dapat? Macam ni. Kat sini saya dapat 3 benda. Yang pertama, saya dapat sijil pembentang. Yang kedua, saya dapat sijil anugerah. Dan yang ketiga, saya dapat proceeding. Ini e-proceeding. Sijil tadi pun e juga. Maksudnya dia hantar pada kita print sendiri. Kalau yang e-proceeding ni dia buat dalam bentuk PDF. Kita boleh tengok semua orang yang menyertai. Maksudnya kita punya tajuk, dia bagi page berapa ke page berapa dan ada link dia. Jadi saya boleh print, saya boleh simpan sendiri. Okey, itu saja untuk soalan. Okey, Cikgu Asiah, melihatkan kepada senarai, melihatkan kepada format laporan dan sebagainya, saya yakin ramai orang ataupun ramai orang yang membentangkan inovasi mereka untuk dikongsikan kepada khalayak ramai sewaktu pertandingan-pertandingan
maupun selepas pertandingan. Jadi soalan berikut yang saya ingin utarakan, berkenaan inovasi yang telah diciptakan ataupun akan diciptakan, adakah inovasi-inovasi ini dilindungi secara undang-undang? Bagaimanakah inovasi-inovasi yang telah diciptakan ini dilindungi? Sebenarnya ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Bila kita buat inovasi, kita perlu daftarkan, sebab kadang-kadang bila kita buat, orang boleh tiru kita punya inovasi. Okay. Jadi sebab itulah kita perlu lindungi kita punya produk, sebab susah payah dah buat dah tu, dari segi produk, kemudian dari segi penulisan. Betul, tenaga, idea. Kita perlu daftarkan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun MyIPO. MyIPO ni dia banyak, dia ada zon selatan, zon timur, zon utara, dan kalau kita di Johor tu kita tengok di zon selatan lah. Saya bagi alamat dia kat sini. Lot 1, dia dekat Menara Ansar. Jadi kalau kita Google pun ada lah dekat situ. Nombor telefon ni pun siap saya ada bagi. Tak jauh sangat. Sebab sebenarnya kadang-kadang orang nak daftar tapi orang tak tahu macam mana caranya, kat mana tempat dia. Jadi dekat sini saya akan terangkan prosedur, macam mana cara untuk daftarkan dia. Baik. Okey. Ini laman web dia, saya ada tulis di sini. Kemudian kalau kita buka laman web ni, kat situ ada tulis hak cipta. Hak cipta. Kemudian kita akan klik dekat situ. Ini adalah apa yang terdapat dalam hak cipta tersebut. Perkara yang kita perlukan untuk mendaftar adalah dua. Yang pertama borang, yang kedua akuan. Akuan berkanun, dan yang ketiga bayaran lah, ada sedikit bayaran. Semuanya borang ni boleh dapat dalam laman web ni. Jadi hak cipta ni saya nak terangkan bahawa hak cipta ni adalah perlindungan yang diberikan kepada semua penulis, pemilik hak cipta dan pelaku tertakluk di bawah Akta Hak Cipta 1987. Dan tempoh perlindungan dia untuk karya, dia ada beberapa karya, karya sastra, karya muzik dan karya seni, wujud sepanjang hayat pencipta tu. Selagi dia hidup, selagi itu dia dilindungi. Dan lepas dia meninggal pun dia terus wujud habis sehingga 50 tahun lepas kematian dia. Maknanya dah mati tu 50 tahun dilindungi lagi. Jadi lama lah benda tu. Jadi sekarang karya-karya yang dilindungi ada 7 dekat sini. Yang pertama adalah karya sastra. Karya sastra ni kalau kita buat penulisan, macam kita buat jurnal, kita buat modul pembelajaran, kita daftar atas karya sastra. Kemudian karya muzik, ketiga karya seni. Karya seni ni kalau kita buat produk, macam kita buat suatu produk, kita hantar ni perlu ambil gambar je. Gambar ke depan, gambar belakang, bahagian atas, bawah, kiri, kanan. Kita hantar gambar dia, tak ada penulisan. Yang keempat adalah filem, 5 rakaman bunyi, 6 siaran dan 7 adalah karya terbitan. Tapi biasa kalau untuk kita cikgu, nombor 1 dengan nombor 3 je lah yang terlibat. Kemudian macam mana prosedur ni bila kita nak memohon hak cipta ni? Kita mestilah warga negara atau permastautin tetap. Jadi pemohon kalau warga asing, dia wajib melantik wakil. Apa yang perlu kita sediakan? Satu set salinan untuk simpanan pemohon dan satu set salinan untuk pendaftaran MyIPO. Jadi kita perlu sediakan dua lah. Original kasih MyIPO, satu salinan lagi kita simpan. Baik. Jadi dokumen yang kita perlukan ada pada permulaan ni kita ada 4. Yang pertama adalah borang CR1, kemudian kedua akuan berkanun, 3 salinan karya sama ada dalam hard copy atau soft copy, dan yang keempat fee atau pembayaran. Ini untuk permulaan kita mohon. Dan bila kita dah mohon, dalam beberapa bulan dia akan bagi hantar surat dekat rumah kita, dan kita sama ada kita nak mohon untuk sijen ke tidak. Kalau kita nak mohon untuk sijen, kita kena isi borang CR5 dan perlu bayaran RM50. Ini adalah jadual bayaran dia, fee dia. Kita wajib bayar yang notification of copyright, itu RM15. Itu kena bayar. Yang A tu Kemudian yang B tu kalau kita dalam bentuk CD-ROM, kita bayar RM30. Kalau dalam bentuk yang
pen drive adalah RM20. Ini ikut kepada gigabyte dia lah, ada RM20, RM30 atau RM10. okey. Contoh kan. Kalau yang pertama tadi memang wajib RM15. Kemudian kita gunakan pen drive RM20, jadi jumlahnya hanya RM35 kita bayar. Tapi pen drive tu kalau kita nak bagi pen drive, kena terus bagi pada dia. Pen drive tu bagi. Maknanya kita kena standby lah pen drive tu, bagi satu pen drive pada MyIPO tersebut. Terus bagi. Serahkan terus. Terus serahkan terus. Kalau kita nak bagi hard copy dalam bentuk dokumen, ini kalau yang 1 hingga 25 page adalah RM10, dan 26 hingga 50 page 20, dan page yang seterusnya adalah RM10. Tapi saya biasa dalam bentuk dokumen lah. Ini adalah contoh CR1, borang dia yang kita kena isi. Kemudian di borang akuan berkanun, ini semua ada dalam laman web tu. Contoh dia macam mana kita nak menulis, nak karang ayat dia, kita ikut saja. Kemudian ini kena chop dengan Pesuruhjaya Sumpah lah, borang akuan berkanun ni. Okey, maklum. Bila kita daftar, kita akan dapat resit macam ni. Jadi resit ni bila kita masuk pertandingan, ini sebagai bukti yang kita dah daftar dengan MyIPO. Rujukan pendaftaran kita ya. Rujukan pendaftaran. Maksudnya slip ni lah dalam kertas A4 tu, dia bagi resit tu. Kalau kita masuk pertandingan, ini ada markah. Untuk ni. Kita dah daftar hak cipta kita. Sah lah, maksudnya dilindungi lah kita punya inovasi tu. Betul. Ini adalah contoh sijen. Sorry. Sijen hak cipta tu lah ya. Contohlah sijen yang kita bayar RM50 tu. Baik. Kemudian saya teruskan dengan kriteria penilaian inovasi. Bila kita memasuki pertandingan, mesti ada, kita nak tahu apa kriteria-kriteria yang juri ambil markah kita. Ini saya ambil daripada inovasi PDP oleh JPNJ. Yang pertama dia creativity dan inovasi ataupun kesesuaian idea, ini dia ambil 30%. Kemudian yang kedua, kebolehaksanaan inovasi itu 20%. 3, keberkesanan pengajaran guru 15%. 4, keberkesanan pembelajaran murid 15%. 5, potensi untuk disebarluaskan 10%. Dan yang keenam, keberkesanan kos 10%. Yang ini adalah saya ambil daripada IBGK Temenggung Ibrahim. Dia punya penilaian adalah lain-lain bergantung pada penganjur. Jadi kreativiti 15%, impak kepada inovasi itu 40%, keberkesanan 5%, penyebaran 10%, potensi pelaksanaan kebolehgunaan 15%, dan persembahan dan penyampaian 15%. Maknanya ini kalau kita bersemuka, dia tengok kita persembahkan, kita present kita punya inovasi, itu dia ambil 15%. Kemudian ini adalah daripada Unimed, PInvest 2020. Ini kalau antarabangsa dia ringkas sikit, cuma 3 saja. 50% dia ambil kepada presentation, creativity and effective delivery, macam mana kita nyampaikan inovasi kita. Kemudian 25% originality and ideas of innovation. Kemudian 25% practically of innovation and solve problem. Dapat menyelesaikan tak masalah inovasi itu. Kat situ 25%. Okey, itu saja jawapannya. Okey. Wow, saya sangat kagum dengan proses yang kita boleh ambil bagi melindungi inovasi-inovasi yang telah kita cipta demi memartabatkan nilai karya hasil penaklukan kita menghasilkan inovasi-inovasi tersebut. Andai tidak berlaku perkara itu, dibimbangi ia akan diseleweng, disalahguna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian. Baiklah, soalan berikutnya kepada Cikgu Asia. Sebagai seorang guru yang telah lama terlibat dalam dunia inovasi, andai ada penonton-penonton yang sedang menonton ini ingin mengetahui beberapa tips, nasihat, pandangan yang boleh Cikgu Asia kongsikan agar menjadi perangsang kepada mereka, agar menjadi kunci kepada mereka untuk terlibat dalam dunia inovasi. Silakan. Okey, saya
kadang-kadang memang ada cikgu-cikgu yang berminat untuk menghasilkan inovasi, berminat untuk menyertai pertandingan, tapi dia tak tahu macam mana caranya. Betul. Jadi macam saya dulu pun macam tu juga. Sama juga Ya. Alhamdulillah. Jadi jom saya akan bagikan tipsnya. Okey, kat sini yang pertama. Tips yang pertama, kenal pasti masalah. Maknanya kita kenal pasti masalah dalam pengajaran kita. Topik apa yang pelajar lemah. Jadi kat situ kita tahu pelajar sukar untuk dapatkan faham satu topik tu, barulah kita fikirkan apa inovasi yang kita nak buat. Kena pasti masalah. Kena pasti masalah. Ini saya fokus kepada inovasi PDP lah ya. Jelas. Kemudian tips yang kedua, uji inovasi tersebut. Jadi inovasi yang kita hasilkan, kita kena cuba dulu di dalam kelas kita. Sebelum kita masuk pertandingan, cuba dulu kita buat ujian pra, buat ujian post, apa dia punya manfaat dia kepada pelajar kita. Kemudian dapat tak dia menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah novelty. Novelty ni adalah keaslian inovasi itu. Kita mesti buat idea kita sendiri, kreatif. Barulah inovasi kita diiktiraf. Jangan kita ciplak inovasi orang lain. Itu larangan yang besar ya. Sebenarnya kita boleh juga tengok inovasi-inovasi yang sedia ada, tapi kita kena ubah suai, pertingkatkan lagi, murnikan lagi. Maksudnya inovasi, contohnya kan inovasi yang pernah ataupun di pertandingan, dalam mana-mana pertandingan dia kena ada evidence, kena ada bahan bukti, penambahbaikan daripada inovasi yang sebelumnya. Mungkin contohnya kalau kita buat dam ular. Dam ular macam skor rendah tu biasanya buat dam ular untuk mengenang-enang perkataan. Ramai yang dah buat dam ular tu. Tapi macam mana dia tambah baik, dia lain daripada orang lain punya. Macam itulah. Keaslian. Keaslian. Dan yang keempat adalah laporan bertulis. Cerita pasal laporan ni sebenarnya orang pun lemah. Penulisan kan. Nak buat penulisan, perlukan fikir. Zaman kita degree dulu memang nak menulis. Bersengkang mata lah kadang-kadang. Ini kalau dah jadi cikgu dah buat inovasi, kena balik semula menulis. Jadi papan cerita ataupun laporan bertulis, kertas kerja kita mesti perlu sediakan. Sebab pengalaman saya, masa saya masuki pertandingan di Terengganu, juri tanya, boleh tengok laporan? Macam ada beberapa kumpulan yang di sebelah saya ingat ada satu kumpulan tu, dia buat lemang selalu kita masak gunakan api atau buluh kan? Buluh saya buluh. Dia inovasikan, dia guna aluminium. Maksudnya kita kan sekarang susah nak cari buluh. Betul, kan? Bukan mudah kalau di bandar tidak ada buluh. Dia kata, nak raya ni nak buat inovasi lah, dia buat lemang daripada aluminium lah. Kemudian cuma idea tu mungkin baru dapat, juri saya dengar lah sebab sebelah kan. Jadi juri tanya, boleh saya tengok laporan? Alamak puan, laporan belum sempat buat. Ada 2-3 kumpulan lah yang saya tengok macam tu. Sebab lepas tu juri kata, kalau kita buat inovasi kena ada penulisan kena ada laporan. Jadi laporan ni satu benda yang penting sebenarnya. Kita tak boleh pandang remeh lah. Jadi perkara ni penting sebagai bahan sokongan utama dalam menterjemahkan inovasi kita. Laporan penulisan kita perlu mengandungi apa? Latar belakang masalah, pengenalan inovasi, pemerhatian terhadap penggunaan, dan yang penting sekali impak dia kepada kemenjadian murid, dan akhirnya kepada komuniti sekolah dan tempatan. Tips yang kelima adalah dari segi kos. Sebenarnya kita cuba elakkan menggunakan kos yang tinggi bila buat inovasi. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak elak juga sebab sekarang apa-apa kita nak buat kita perlukan duit. Betul. Ada kalanya kita perlukan nak gunakan software-software yang berbayar. Tapi cuba dapat kos yang minimum lah. Kemudian ini bonus mark dia adalah pada hak cipta yang tadi saya cakap. Kalau kita dah MyIPO tu. MyIPO dah daftar, itu dapat bonus mark. Dan kalau kita ada kerjasama dengan agensi-agensi lain berkenaan dengan inovasi kita pun dapat bonus mark. Sama ada dengan kerajaan ataupun bukan dengan kerajaan, swasta. Mungkin inovasi kita bagus, syarikat tu ambil untuk dipasarkan secara luas. Itu lagi. bagus kan? Betul.
Di sini saya kongsikan sebab sekarang ni PKP, PKPB, pertandingan semua online. Betul. Pertandingan online. Pelajaran di kelas pun online. Jadi kalau pertandingan online ni, perkara yang perlu kita sediakan adalah yang inilah, yang 4 ni. Yang pertama video, kemudian laporan bertulis, slide dan poster. Dia bergantung pada pengajar. Kalau yang saya sertai P-Infex tu, dia perlukan video, poster dengan slide. Dia tak nak laporan bertulis. Oh pula. Tapi kalau yang saya Citra Pendidik, IPG Tun Hussein On, dia perlukan laporan bertulis, poster dengan video. Bergantung pada penganjur. Bergantung pada pengajar apa yang dia nak. Dan kalau yang saya masuk dekat IPG Temungan Ibrahim tahun lepas, ini lagi mudah. Dia tak nak video. Dia nak laporan bertulis dengan poster. Tapi majoriti memang perlukan video. Untuk dia menilai lah. Dengan sebenar-benarnya lah soalan itulah. Kemudian saya akan bagi, ini adalah untuk persembahan video, macam mana kita nak hasilkan video tersebut. Ini saya ambil daripada komen-komen ketua juri. Sebab bila kita dah melaksanakan pertandingan inovasi, dah sertai, akhir tu juri akan komen. Maknanya dapatan daripada inovasi yang ada tu, dia akan bagi komen, jadi kita boleh buat penambahbaikan. Ini saya ambil daripada komen-komen dia. Yang pertama adalah durasi video. Ni kadang-kadang 5 minit, 8 minit, 10 hingga 12 minit bergantung pada pengajar. Tapi jangan lebih daripada yang telah ditetapkan. Itu memang dia tak nak tengok. Tidak ada kompromi. Tidak ada 8 minit buat 9 minit. Yang 1 minit tak mau tengok. Tengok yang 8 minit saja. Kemudian quality video. Ini mesti high quality. Resolution dia 1080 HD. 1080 HD. Sebab biasanya kita akan upload di YouTube. Jadi kena kualiti yang baik lah. Kemudian background suara dalam video tu perlu dikurangkan supaya tidak mengganggu pendengaran juri. Jika pada penerangan yang kita buat. Maksudnya kadang-kadang peserta ni dia excited nak letak tambah-tambah kan. Background dia, suara dia tinggi. Sedangkan apa yang dia present tu juri tak berapa nak dengar. Jadi bila kita present, perlahankan background suara tu ataupun tak payah ada. Kalau kita hanya slide tu, itu bolehlah kita tambahkan. Bila kita bercakap tak payah ada. Menggunakan landscape mode pada telefon pintar untuk rakaman supaya paparan lebih besar. Biasa kita rakam menggunakan biasanya guna handphone. Tapi kita buat dalam landscape lah. Jadi dia lebih besar bila dilihat. Kemudian kita bentangkan secara verbal, secara lisan. Maknanya penggunaan, macam mana penggunaan inovasi itu, kita bentangkan secara lisan. Kemudian semasa pembentangan lebih baik buat demonstrasi. Kadang-kadang inovasi itu kalau kita dalam penulisan kita tak berapa nak jelas juri tu. Tapi bila kita buat demonstrasi, macam ini buatnya, kita buat tunjukkan dalam video tu, dia dapat faham macam mana cara nak guna. Pengajaran dia, pelajar buat apa, macam tu. Kemudian peralihan setiap slide jangan terlalu cepat. Maknanya daripada sini nak ke sini, jangan cepat sangatlah. Memang boleh dia pause, tapi dia akan mengganggu jugalah juri untuk lihat, bagi masa yang sesuai lah. Kemudian bila kita setiap kali masuk pertandingan, kalau kita bawa inovasi yang sama, kita perlu ada penambahbaikan. Maknanya kita tak boleh bawa inovasi sama serupa. Ulang tak boleh lah. Dia mesti ada apa penambahbaikan. Berapa peratus penambahbaikan untuk ke pertandingan seterusnya. Kena dinyatakan dalam video tu. Kemudian kita perlu paparkan bukti seperti hak cipta, kalau ada surat komunikasi dengan industri, kalau ada penulisan dalam jurnal macam tadi saya ada buku ataupun e-prose ini, kita tuliskan dekat situ. Kita dah ada jurnal. Kemudian testimoni pengguna. Macam orang jual ubat kena ada testimoni kan. Kesebuahan, sama juga. Kata, saya dah menggunakan produk ni, bagus. Itu maknanya cikgu ataupun rakan-rakan kena cakaplah tentang produk kita tu. Testimoni, walaupun dah ada statistik, kita tambahkan dengan itu. Gunakan gambar raja, carta alih, perteminda supaya video tu nampak lebih menarik.
Jadi kena penarikan lagi lah video tu. Di sini saya ada soalan yang Teacher Man tadi yang nombor 4 tu, kata apa yang kita dapat bila menyertai inovasi Apa ni. kita dapat? Jadi salah satu daripadanya, selain daripada itulah, kita untuk pengisian dalam ESPLG kita. Okey. Sebab kita ni guru, kita perlukan sekurang-kurangnya 5 hari berkursus. Kemudian kita perlu mendapat 42 mata kredit setahun. Ini untuk setahun. Jadi kita boleh rujuk sebenarnya dalam surat siaran KPM bilangan 2 tahun 2018. Jadi dengan menyertai inovasi tu, kita boleh dapatkan markah-markah tu. Ke sini contohnya, dengan menyertai satu pertandingan, inovasi tu kita dapat 20 mata kredit. 20 mata kredit. Kemudian penulisan dan pengkaryaan. Tetapi kita punya penulisan mesti, kalau buku yang diterbitkan, kita dapat 20 mata kredit. Kalau artikel, jurnal, bab atau macam e-proceeding saya tadi, kita dapat 10 mata kredit. Maknanya tadi kalau dapat buku, hasilkan ada buku penulisannya, inovasi kita dimasukkan dalam buku. Kemudian kita memasuki pertandingan inovasi. Jadi kita dah dapat 40 markah kat situ. Kita setahun perlukan 42, jadi perlu nak cari 2 markah lagi lah. Jelas. Ini saya bagi contoh ESPLG saya tahun lepas lah. Dekat sini paparannya kecil sikit, tapi saya markah-markah dekat sini, total dekat sini saya dapat 115. Kalau ikutkan maksimum paling sikit 42. Jauh sangat. Jadi dah lebih dah tu. Maksudnya tahun lepas dah selesai lah. Cuma tahun ni lagi nak tambah lah. Tambahkan. Okey, itu saja daripada saya. begitu padat informasi yang kita dapat tonton bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Cikgu Asia telah menjelaskan prosedur-prosedur, format-format, kehendak-kehendak pertandingan-pertandingan inovasi yang dilaksanakan yang pernah beliau sertai, dan bagaimana melindungi karya-karya inovasi kita. Sangat mengagumkan Cikgu Asia. Ialah Cikgu Asia telah kongsikan pelbagai perkara yang maklumat yang sangat berguna. Saya yakin para penonton menunggu-nunggu kalau Puan Asia telah menyertai pelbagai pertandingan inovasi seperti yang telah dipaparkan sebentar tadi. Jadi mereka mungkin ingin menyaksikan ataupun bolehkah Cikgu Asia kongsikan beberapa buah inovasi Cikgu Asia yang telah mendapat tempat dalam pertandingan-pertandingan inovasi yang telah disertai sebelum ini? Silakan. Okey, baiklah. Saya kongsikan inovasi saya. Ini yang pertama adalah saya namakan Shenkori. Shenkori ni adalah meja berlampu automatik yang digunakan untuk membaca buku, membaca Al-Quran dan membuat kerja sekolah di tempat yang kurang pencahayaan ataupun gelap. Dia automatik. Ini adalah hak cipta saya. Sijil. Sijilnya. Baik. Ini adalah produk Shenkori ni. Macam ni rupa dia, meja dia. Sorry. Kat sini saya ada tambah baik dengan meletakkan gambar haiwan yang boleh dilihat secara 3D. Saya menggunakan augmented reality, menggunakan aplikasi Unity. Ini adalah menggunakan aplikasi Manual Code, dan paparan tu adalah pengatur caraan dia lah. Di mana sebenarnya kalau kita letak buku di atas Shenkori tu, automatik dia lampu dia menyala. Sebab tengah tu saya ada letak sensor. Sensor berat, ada tekanan sedikit. Dia ni jarak. Jarak sensor. Okey. Maksudnya kalau kita alihkan, dia padam. Kalau kita letak, dia menyala. Ini saya telah mendapat anugerah emas dalam pertandingan antarabangsa. Antarabangsa. Ini saya bawa pelajar pada Mei 2020. Okey. Ini adalah video dia. Senyum lebar mereka ya. Pertama kali saya buat video lah untuk inovasi, sebab sebenarnya dia pertandingan ni bersemuka. Tetapi sebab dah tunda masa tu PKP,
Kemudian terus dibuat online. Oh, jadi Dua itu kali adalah tunda. pautan kepada video yang dimasukkan Di bawah tu saya dah masukkan YouTube lah video ni. YouTube dah ya. Ini pun pertama kali saya buat video, kualiti pun tak berapa okey. First Yalah, time kan. biasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Najwa binti Muhammad Faizal. Nama saya Fatin Alia binti Muhammad Faizal. Kami daripada kumpulan Fatim. Hari ini kami akan membentangkan projek inovasi kami iaitu Shine Kori. Okey. Yang pertama kita letakkan saja buku di tengah-tengah ni dan automatik lampu kat sini akan menyala. Apabila kita galihkan, automatik lampu akan terpadam. Saya ulang lagi sekali. Okey, lampu menyala, lampu terpadam. Ini kerana dekat tengah-tengah ni kita ada sensor yang akan mengesan untuk lampu ni boleh menyala dan terpadam. Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya kita buka apps Animal Shine Kori ni. Okey. Nampak tu kita ada dua binatang, kita ada harimau, kita ada gajah. Okey, mula-mula kita scan dulu gajah ni. Gajah bunyi jadi budak-budak minat. Okey. Seterusnya kita ada harimau ni pun, dia ada aksi, dia ada bunyi. Nampak? Jadi dia suka baca buku. Okey. Itu saja. Dan yang kedua adalah inovasi Segar Minda. Jadi Segar Minda ni merupakan modul latihan berbentuk terkesilang kata yang merangkumi bab 1 hingga bab 5 mata pelajaran RBT tingkatan 1. Ini adalah sijil saya. Sejak cipta. Ini modul dia lah. Saya sebenarnya buat modul. Kemudian ini adalah murid perlu mengimbas QR code. Ni ada QR code kat bawah ni. Yang terdapat pada modul ni, modul Segar Minda ataupun penanda buku Segar Minda untuk memaparkan keseluruhan modul dan memuat turun modul. Ni saya hanya bagi dia QR code. Ni penanda buku. buku. Penanda buku tu dia boleh scan kat situ, jadi dia boleh muat turun modul tu. Ini adalah yang kiri ni adalah soalan. Kemudian dia kena scan QR code ni untuk dapat jawapan yang sebelah kanan ni. Yang ini saya mendapat anugerah emas dalam Citra Pendidik 2020 yang akhir tahun lepas lah. Sebenarnya penambahbaikan yang saya buat dekat sini, saya menggunakan Google Classroom untuk Assalamualaikum warahmatullahi soalan-soalan Segar Minda ni. Terkesilang kata tu saya send dekat Google Classroom sebab masa ni PKP kan. QR code tu yang hantar dalam Bukan, soalan dia saya hantar kepada Google Classroom. Jadi masa PKP lah ni saya buat. Jadi pelajar boleh menghantar jawapan dia melalui, dia boleh hantar dia screenshot jawapan ataupun dia sebagai PDF ataupun gunakan Google Slide. Dia hantar jawapan tu. Sebab saya tunjukkan langkah-langkah macam mana nak bina. Sebab ni dia guna Google Classroom, maksudnya kita kena tunjukkan macam mana step by step dia, macam mana cikgu nak hantar tugasan tu, macam mana pelajar nak jawab dan juga macam mana pelajar nak hantar jawapan. ya. Ini pun sebenarnya masa yang dibagi 8 minit. Sebenarnya payah juga tak kita nak kompreskan video tu. Saya akan teruskan. Yang ketiga adalah Magic Isogrid. Inovasi ini adalah untuk menghasilkan kertas isogrid yang dinamakan Magic Isogrid, di mana dia bertujuan untuk membuat objek di langkah secara isometrik bagi mata pelajaran RBT tingkatan 1. Maknanya kalau pelajar nak buat langkah isometrik tu, kadang-kadang dia agak sukar. Jadi saya gunakan kertas Magic Isogrid ni. Nanti saya tunjukkan. Ini adalah inovasinya ni je lah, sekeping kertas ni kan. Tapi cara penggunaan dia, kita gunakan bersama dengan
mounting board, yang hitam tu mounting board. Kemudian atas dia kita letak magic isogrid, atas dia lagi kita letak kertas A4. Dia merupakan kaedah menekap. Sebab dia akan nampak, pelajar akan nampak garisan-garisan secara 30 darjah kan, isometrik 30 darjah ke kanan dan ke kiri. Jadi dia berpandukan kepada garisan tu untuk dia membantu dia melangkah. Kadang-kadang pelajar ni nak buat garisan tegak dia menyengit. Garisan condong 30 darjah jadi berapa? 40 darjah. Jadi itulah saya buat inovasi ni. Ini adalah hasilnya. Ini kita buat vertigasi sebab RBT ni dia banyak lakaran. Betul. Buat sistem vertigasi. Jadi dia perlu buat lakaran. Perspektif tu perspektif tu. Sini. Yang kanan tu adalah produk rak kan. Dia bila nak kalau dia ada berpandukan garisan tu dia lurus sikit lah dia buat. Di sini saya telah memenangi emas dalam pertandingan intervensi amalan bidik gajah anjuran IPJ Perempuan Melayu Melaka pada Ogos 2019. Dan yang terakhir adalah inovasi 3DS. Inovasi ini dia gunanya sebagai lampu tidur, lampu hiasan dan meja. Kita gabungkan reka bentuk elektrik dengan elektronik. Yang ini saya belum pertandingkan lagi. Wah, ni segar lagi lah ni. Tahun ni saya nak masuk pertandingan yang Incomplex tu. Bulan Julai. Penulisan nak kena siap 15 hari bulan Mei. Itu pun belum buat penulisan lagi. Baru produk je dah siap. Ini masa ni kita buat pameran dekat Tanjung Piai. Pameran RBT. Ini ada produk dia. Yang sebelah kiri ni dia sebagai lampu tidur. Yang sebelah kanan lampu hiasan. Lampu hiasan. Kemudian dia boleh macam mini meja lah, atas dia boleh letak air. Ini adalah penggunaan aplikasi Manecode. Kemudian yang kanan ni adalah pengatur caraan dia. Ini sebenarnya lampu hiasan ni kita boleh on dan off kan gunakan telefon pintar. Maknanya kita macam remote lah telefon ni. Kita dah masukkan coding dia. Jadi kita boleh on, off. Lepas tu kita masukkan lagu ataupun kita masukkan bacaan Al-Quran ke surah-surah ataupun lagu yang kita suka kita boleh masukkan kat situ. Jadi on off gunakan telefon pintar. Jadi para pelajar pun belajar tentang coding dan sebagainya. Ya, sebab kita memang ada reka bentuk elektronik tu memang kita ada belajar coding. Okey, maklum. Okey, itu saja inovasi saya, ada 4 inovasi. Alhamdulillah, saya rasa bertuah cikgu. Para penonton, kita rasa bertuah dapat menonton beberapa hasil inovasi yang telah dihasilkan oleh Cikgu Asiah. Jadi setelah menonton maklumat-maklumat yang berkaitan dengan proses melindungi hak cipta inovasi, proses-proses melengkapkan dokumentasi, proses-proses penyertaan dan sebagainya, kemudian akhir sekali kita dapat tonton bagaimana inovasi-inovasi yang telah dicipta oleh Cikgu Asiah memenangi beberapa pingat emas di pertandingan-pertandingan inovasi yang telah beliau sertai bersama anak-anak murid beliau juga. Jadi soalan yang berikutnya Cikgu Asiah, saya rasa setelah menonton perkongsian-perkongsian video maklumat sebentar tadi, tentunya ada para penonton, terutamanya cikgu-cikgu, guru-guru di sekolah-sekolah, sama ada sekolah rendah maupun sekolah menengah, ingin mendapatkan kata-kata hikmah. Bagaimana Cikgu Asiah boleh tak kongsikan kata-kata semangat kepada guru-guru untuk bagi yang belum bermula untuk bermula, bagi untuk yang sudah bermula bagaimana untuk meneruskan perjalanan dalam bidang inovasi ini. Baiklah, di sini saya rumuskan sebenarnya tidak ada inovasi yang dikatakan kecil ataupun besar. Sebab inovasi ini dia memerlukan idea, memerlukan perbincangan, memerlukan usaha untuk hasilkan. Dan kejayaan kita tak harus nak ukur kejayaan tu berdasarkan angka pencapaian murid semata-mata. Sebab kadang-kadang dia tak diukur dalam exam, tetapi dari segi dia komunikasi, dia meningkat dengan menyertai pertandingan tersebut. Jadi kita lebih kepada nak lihat kejayaan pada pelajar. Kemenjadian dia. Ya, kemenjadian pelajar itu sendiri. Kemudian kejayaan tu juga perlu kita lihat daripada sejauh mana usaha ataupun kesukaran cikgu tu nak menghadapi sesuatu perubahan, nak berubah, nak jadikan dia lebih baik.
Jadi kat situ pun dah kejayaan juga. Kemudian tak ada satu jaminan yang inovasi itu mendatangkan hasil yang positif sebab dia banyak perkara yang mempengaruhi. Faktor-faktor sampingan. Faktor-faktor sampingan dia lah. Namun sebagai seorang pendidik, saya sebagai seorang guru, kita harus mencari jalan untuk menambah baik kepada PDPC kita dalam bilik darjah. Itulah yang saya boleh rumuskan. Maknanya kepada siapa yang baru nak menceburkan diri dalam inovasi, cuba-cubalah. Kemudian kepada siapa yang dah biasa, teruskanlah. Sebab daripada inovasi ni kita dapat banyak pengalaman, banyak ilmu. Itu saja daripada saya. Oh, betul. Saya sangat suka dengan perumusan yang telah dibuat oleh Cikgu Asya sebentar tadi. Bagaimana tidak semua hasil inovasi dapat dilihat di atas kertas. Tidak semua hasil inovasi dapat dijemakan dalam peperiksaan. Kerana hasil-hasil inovasi akan memberi manfaat bukan sekadar kertas peperiksaan, malah kepada kemenjadian murid itu sendiri. Begitu besarnya jasa seorang guru yang melibatkan para pelajarnya untuk sama-sama meningkatkan kualiti kemenjadian mereka dalam bidang pendidikan terutamanya. Sangat-sangat jelas di situ Cikgu Asyah sangat-sangat beruntung kami dan juga para penonton yang mendengar pada petang ini. Cikgu Asyah dan para penonton sekalian, jelaslah hasil perkongsian yang telah dihasilkan ataupun telah dibentangkan oleh Cikgu Asyah pada hari ini. Banyak informasi, maklumat yang sangat konstruktif, berguna dan bermanfaat untuk kita cernakan dalam pemikiran kita bagi memotivasikan kita, terutamanya para guru di sekolah-sekolah, untuk menghasilkan inovasi-inovasi sama ada berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran ataupun sebarang inovasi yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan kita. Gaya zaman yang ada di hadapan mata kita ini, terutamanya saya lihat, kalau lihat kepada inovasi-inovasi yang telah dihasilkan, melibatkan proses-proses seperti penggunaan internet. Kita muat turun, muat naik, kita gunakan QR code, kita gunakan coding dan sebagainya, melibatkan ilmu-ilmu elektronik dan elektrikal yang apabila para pelajar ini meninggalkan dunia persekolahan, sangat-sangat berguna bagi mencipta kerjaya-kerjaya di dalam bidang-bidang yang tertentu. Sangat-sangat bernilai perkongsian daripada Cikgu Asyah pada hari yang berbahagia ini. Jadi sebelum kita menutup rancangan siaran kita, rancangan webinar pendidikan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Asyah atas perkongsian yang telah dibentangkan kepada kita selama kira-kira 1 jam sebentar tadi. Pastinya para penonton, bukan saja guru-guru, malah para pelajar akan dapat manfaat yang pelbagai bentuk dan cara bagi meningkatkan kualiti kehidupan masing-masing menggunakan semangat inovasi yang telah dikongsikan oleh Cikgu Asyah sebentar tadi. Juga saya ingin memohon ampunan maaf jika terdapat sebarang ketelanjuran kata yang menyinggung perasaan ataupun terdapat kekurangan dalam penyampaian kami pada hari ini. Kami mengucapkan selamat maju jaya pada Cikgu Asyah. Semoga terus mencipta inovasi-inovasi yang akan merangsang minat para pelajar dan juga guru-guru bagi memastikan negara kita tidak kekurangan pencipta-pencipta, generasi pencipta bagi meningkatkan kemajuan di negara kita Malaysia ini. Cikgu Asyah, terima kasih dari saya. Sama-sama. Assalamualaikum.